Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Fizuddin daripada Grup 3 ingin membentangkan mengenai liberalism di Malaysia. Apa itu liberalism? Liber atau liberalis yang berasal daripada bahasa Latin yang membawa maksud kebebasan, tidak terikat, progresif, reformis ataupun radikal. Liberalism ini terdapat 4 aliran iaitu liberalism ekonomi, liberalism budaya, liberalism politik dan juga liberalism sosial yang mana keempat-empat ini telah digabungkan menjadi satu iaitu liberalism moden. Orang yang mempunyai pemikiran liberal ini mempunyai prinsip-prinsip yang mereka tersendiri, antaranya adalah hak-hak pribadi serta kesamarataan peluang yang sangat ditekankan. Selain itu, kebebasan juga menjadi prinsip mereka, antaranya kebebasan bersuara dan kebebasan untuk berfikir. Mereka juga mementingkan keamanan, tata susila dan juga toleransi. Untuk pengetahuan, liberalism ini adalah bukan satu agama maupun kepercayaan, tapi ianya adalah hanya satu idea yang disuarakan oleh orang-orang cendekiawan terdahulu untuk meningkatkan kemajuan fikiran manusia dan untuk memperkuatkan keamanan. Kebanyakan orang Islam yang terpengaruh dengan liberalism ini terdiri daripada mereka yang mempunyai pendidikan barat atau menjadikan barat sebagai sumber rujukan utama, kerana mereka ini dekat dengan orang-orang barat yang boleh membuatkan mereka terpengaruh dengan cara pemikiran yang mereka tunjukkan. Di sini saya akan menceritakan mengenai sejarah liberalism. John Locke atau penggelarannya, bapa liberalism telah mensintesis fahaman liberalism dari zaman Yunani dan Rom yang telah mengubah fahaman itu menjadi liberalism moden. John Locke telah mengeluarkan pendapat bahawa manusia bebas mampu melahirkan masyarakat yang stabil. Teori ini yang dikeluarkan oleh John Locke telah menjadi sumber utama hak-hak asasi manusia. Tetapi, adakah ia diterima oleh Islam? Tidak. Ini kerana liberalism adalah kesinambungan daripada secularism. Seseorang yang berpegang kepada liberalism semestinya telah terlebih dahulu menerima secularism. Bagi seorang Muslim yang berfahaman liberal ini, tidak lagi melihat agama sebagai panduan ataupun sumber rujukan. Tetapi mereka melakukan sesuatu itu mengikut pemikiran mereka sendiri, pemikiran yang bebas tanpa memikirkan ia adalah betul atau salah, baik ataupun buruk. Agama tidak lagi dilihat sebagai sumber dalam ilmu dan kebenaran, sebaliknya melihat manusia berkuasa sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri tanpa mengikut panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan daripada itu, fahaman ini boleh dikatakan bermula daripada negara barat, di mana golongan barat yang terdahulu yang mahukan kebebasan daripada golongan pemerintah yang kemudian tersebar luas yang akhirnya berjaya untuk memasuki pemikiran rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Zamrul Aiman Zaini akan membentangkan faktor-faktor penyebaran liberalism di Malaysia. Faktor-faktor itu ialah: pertama, slogan hak asasi manusia; kedua, asimilasi nilai-nilai barat; ketiga, media sosial, medium liberalism. Slogan hak asasi manusia. Apakah maksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia didefinisikan sebagai segugusan hak tabi'i yang dimiliki oleh manusia yang terikat dengan kewujudannya secara semula jadi dan diakui oleh masyarakat antarabangsa, walaupun ada yang tidak mengiktirafnya atau melanggarnya. Hak asasi manusia secara umum mengiktiraf hak-hak individu dan masyarakat dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak kesamaan dalam ekonomi, sosial, politik, kebebasan bersuara dan beragama dan sebagainya. Antara hak-hak tersebut, hak untuk hidup adalah hak terpenting yang perlu dijaga. Kemudian menyusul selepas itu ialah hak untuk mendapatkan kebebasan dalam menjalani kehidupan dengan pelbagai jenisnya. John Stuart Mill merupakan salah seorang tokoh liberalism pada suatu masa dahulu.
pernah menyatakan bahawa manusia bebas untuk berfikir secara mutlak dan bebas melakukan apa sahaja yang mereka fikir baik untuk mereka sendiri kerana mereka mempunyai hak tanpa mempertimbangkan sandaran agama dalam hidup mereka. Konsep kebebasan yang telah diutarakan oleh John Stuart Mill secara tidak langsung telah mengetepikan dan mengabaikan aturan moral dan nilai-nilai murni yang digariskan oleh agama, khususnya agama Islam yang bersifat menyeluruh. Falsafah liberalisme yang dicanangkan oleh Mill dan juga pemikir-pemikir liberalisme yang lain telah menjadi sandaran dan mandat perjuangan yang kuat bagi golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender, yakni LGBT, untuk mendapatkan hak mereka. Hal ini kerana falsafah ini tiada lagi halal dan haram, peraturan dan sekatan ke atas diri masing-masing setiap individu untuk bebas melakukan apa sahaja yang sebelum ini oleh masyarakat dianggap buruk, tidak bermoral dan perlu dijauhi. Perkara ini secara jelasnya sangat bercanggah dalam konteks nilai-nilai moral dan hukum hakam agama, terutamanya agama Islam yang bersifat menyeluruh. Pejuang hak asasi manusia dan Islam liberal. Para pemikir Islam liberal dan pejuang hak asasi manusia berpendapat bahawa tidak ada alasan yang kukuh untuk menolak homoseksual. Bahkan penolakan, kritikan dan pandangan masyarakat Islam, bahkan penganut agama lain terhadap homoseksual pada hari ini berdasarkan pentafsiran dan pemikiran sempit terhadap ajaran agama, terutamanya Islam. Hujah pemikir-pemikir Islam liberal yang sering digunakan dalam menjawab setiap persoalan yang dilontarkan kepada mereka adalah Tuhan telah menjadikan semua manusia, baik lelaki ataupun wanita, adalah sederajat tanpa mengira etnik, kekayaan, kedudukan sosial ataupun orientasi seksual. Mereka mempergiatkan usaha-usaha mereka untuk membela dan mempertahankan hak-hak sivil golongan LGBT untuk diiktiraf dan diterima dalam masyarakat. Faktor kedua ialah asimilasi nilai-nilai barat. Asimilasi nilai-nilai barat ini meliputi segenap aspek kehidupan sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Para orientalis barat berpendapat nilai-nilai ketimuran adalah tidak sesuai dengan cara mereka dalam mentadbir sesebuah negara dan cara hidup mereka. Nilai-nilai ketimuran dianggap mundur dalam pelbagai aspek sama ada cara berfikir maupun cara hidup bermasyarakat. Pada masa ini, orang barat berpandangan kemunduran negara-negara Islam juga berpunca oleh pemikiran masyarakat yang mundur, jumud dan terperangkap dalam doktrin-doktrin Islam lama. Maka, pendukung Islam liberal menyatakan bahawa Al-Quran, yakni kitab rujukan umat Islam pada masa ini, perlu ditafsir semula. Pendukung Islam liberal berpendapat bahawa agama adalah faktor utama yang menjadi penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Mereka berpendapat bahawa dengan membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat Islam adalah penyelesaian bagi faktor penghalang ini. Media sosial, medium liberalism. Media sosial atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai social media adalah merupakan platform atau medium perhubungan sosial dan komunikasi yang digunakan meluas pada masa ini secara atas talian. Para pemilik akaun media sosial boleh berkomunikasi, berinteraksi, saling mengirim pesanan dan saling berkongsi maklumat serta dan membangun jaringan ataupun networking dengan mudah tanpa ada batasan dan halangan bagi melakukan perkara tersebut. Jaringan media sosial yang meluas seperti Facebook, YouTube dan Twitter memberi impak kepada pemilik media sosial di Malaysia. Hal ini kerana kemampuannya yang membolehkan komunikasi tanpa batasan dan penyebaran maklumat secara global. Laman jaringan media sosial ini digunakan dengan meluas oleh pelbagai golongan lapisan masyarakat pengguna seperti ahli akademik, ahli politik, organisasi korporat, agensi kerajaan, pelajar dan sebagainya untuk pelbagai tujuan. Antara penggunaan media sosial adalah untuk perniagaan, pengajaran dan pembelajaran, penyebaran ideologi politik, komunikasi, perhubungan awam dan alat periklanan. Oleh kerana penggunaan tanpa batasan, pengguna bebas untuk berkongsi maklumat sama ada dalam bentuk yang positif maupun negatif tanpa ada sekatan daripada individu tersebut. Media sosial menjadi satu senjata yang ampuh untuk menyebarkan fahaman liberalisme ini.
Hal ini kerana penyampaian maklumat yang mengelirukan masyarakat boleh dilakukan secara berterusan. Agenda yang dicanangkan ini semakin mencabar apabila pengguna media sosial yang paling ramai adalah terdiri daripada kalangan golongan belia kerana golongan ini banyak meluangkan masa mereka terhadap penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka. Oleh kerana ilmu pengetahuan yang masih lagi cetek, maka golongan ini adalah golongan yang paling mudah terpengaruh dengan idea-idea yang diperjuangkan oleh pemikir Islam liberalisme. Okey, sekian saja daripada saya iaitu faktor-faktor penyebaran liberalisme di Malaysia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita akan membincangkan organisasi ataupun gerakan-gerakan yang liberal terdapat di Malaysia. Fahaman liberal ini semestinya mampu mengaguh-gugat status agama Islam sebagai agama rasmi di negara kita. Terdapat banyak organisasi di Malaysia yang memperjuangkan fahaman liberalisme ini. Dua daripadanya ialah Interfaith Commission dan juga Sister in Islam. Interfaith Commission ataupun Suruhanjaya Antara Agama, dahulunya dikenali sebagai Religious Council, telah ditubuhkan oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikh, MCCB-CHS, melalui memorandum pada 21 Ogos 2001. IFC diketuai oleh Presiden MCCB-CHS itu sendiri, iaitu V. Harchandra Singh, yang juga merupakan seorang peguam. Namun, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Muhammad Razim Abdullah, menafikan status kelulusan pertubuhan ini pada 9 Oktober 2014. Organisasi ini mengatakan bahawa mereka adalah sebuah badan yang pada awalnya ingin membela hak asasi manusia dari sudut hal keagamaan. Namun pihak konservatif Muslim merasakan gerakan ini seakan ingin mempengaruhi sistem sesetengah agama atau desakan agama lain. Mereka juga menyatakan di mana organisasi ini mempunyai hasrat untuk meminda akta berkaitan dengan agama Islam yang berkemungkinan tidak akan menyebelahi pihak mereka. Berikut merupakan matlamat Suruhanjaya ini. Memajukan, menggalakkan dan menjaga hak individu dari segi kebebasan berfikir, berpendapat dan beragama. Menentukan nilai-nilai murni yang serasi dengan semua agama, kepercayaan dan cara kehidupan dengan usaha untuk mewawarkannya. Seterusnya kita pergi kepada Sister in Islam ataupun SIS. Ditubuhkan pada 1990 oleh Dr. Aminah Wadud. Ia ditubuhkan oleh doktor itu serta sekumpulan wanita yang sealiran dengannya yang merasakan wanita Islam tidak mendapat keadilan dari segi hukum Islam, bersepakat untuk menubuhkan sebuah NGO bagi memperjuangkan hal yang didakwa mereka. Zainal Anwar menjadi ketua SIS. Kerana ini berlaku semasa Aminah Wadud menjadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Beliau menyebarkan idea dan fahamannya kepada sekumpulan wanita yang sealiran dengannya. Tetapi dalam kedahagaan mereka berhubung dengan maklumat keislaman, mereka ditemukan dengan perkara yang lebih banyak mempersoalkan Islam dari mematuhi ajaran Islam itu sendiri. Secara rasminya, pada tahun 1993, gerakan ini didaftarkan sebagai pertubuhan bukan kerajaan di bawah nama SIS Forum Malaysia Berhad dan kini dikenali sebagai Sister in Islam atau SIS. Tumpuannya adalah untuk mencabar undang-undang dan dasar atas nama Islam yang mendiskriminasikan wanita. Tumpuan SIS kemudiannya diperluaskan kepada isu lebih besar seperti demokrasi, hak asasi manusia dan perlembagaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim akan membentangkan pandangan sarjana Islam terhadap gerakan liberal. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 telah memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal ini mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng daripada aspek akidah dan syariah. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS juga menyatakan bahawa pemikiran liberal ini
lahir sebagai sebuah rumusan atau gagasan pemikiran para pemikir Islam yang moderat dalam usaha mereka untuk menjenamakan dan mengharmonikan semula imej Islam yang tercemar itu. Berdasarkan Muhammad Najib Abdul Kadir juga, kelompok ini juga cuba menolak bentuk tafsiran yang dianggap lama dan kolok mengenai agama, termasuk hal yang telah menjadi ijma' ulama', termasuk tafsiran daripada Rasulullah dan sahabat serta ulama' mujtahid. Okey, seterusnya ancaman liberalisme di Malaysia pada masa kini. Terdapat 3 ancaman iaitu menghapuskan kedaulatan agama Islam, penolakan terhadap undangan Islam, memperjuangkan hak secara mutlak. Mereka cuba menghapuskan kedaulatan agama Islam dengan menafikan kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama bagi persekutuan. Selain itu, mereka juga mentafsirkan agama Islam ini di dalam perlembagaan adalah sekadar agama rasmi sahaja. Dan mereka menyatakan bahawa Malaysia adalah agama sekular berasaskan demokrasi liberal yang tidak ada kaitan dengan atau terikat dengan peranan agama Islam. Seterusnya, penolakan terhadap undangan Islam. Berdasarkan Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 2011, mereka golongan ini cuba mempersoalkan kalau Allah itu maha adil atau kalaulah Islam itu adil, mengapakah ada undang-undang dan polisi yang dibuat atas nama Islam tetapi mencetuskan ketidakadilan. Golongan liberal ini juga berusaha menghapuskan mahkamah syariah atau undang-undang syariah dengan dakwaan menyatakan bahawa undang-undang syariah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Dan ada juga dakwaan seperti undang-undang syariah tidak adil. Mereka juga cuba mencabar keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah di mahkamah sivil. Dan akhir sekali, mereka memperjuangkan hak secara mutlak. Para pemikir liberal ini menyatakan bahawa tiada alasan pun untuk menolak homoseksual. Mereka berusaha memperjuangkan kebebasan berfikir dan bersuara secara mutlak, terutamanya menerusi jalan hak asasi manusia seperti isu seks bebas dan LGBT. Dan mereka menyuarakan kesamarataan gender walaupun sudah jelas bertentangan dengan ajaran agama. Golongan ini sedaya upaya menyatakan bahawa kedudukan kebebasan hak dan asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan adalah lebih tinggi berbanding kedudukan agama Islam. Agenda mereka menyokong sebarang usaha atau ketetapan yang memberikan hak-hak yang sama rata untuk semua golongan manusia dalam sebuah masyarakat Islam tanpa mengira jenis, fahaman agama, budaya dan gaya hidup seseorang. Sekian sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiuddin Izzat bin Zainal Effendi. Saya daripada Kumpulan 3 ingin menerangkan berkaitan langkah-langkah mengengkang liberalisme di Malaysia. Sebentar tadi kita baru saja mendengar tentang ancaman liberalisme di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, ideologi liberalisme ini semakin tersebar meluas di Malaysia dalam kalangan masyarakat Islam. Hal ini sangat membimbangkan kerana ia akan memberi banyak ancaman negatif terhadap berbagai aspek, terutama dalam aspek sosial dan politik masyarakat Islam di Malaysia. Selain itu juga, ia akan menjerumuskan iman umat Islam dan membawa pelbagai implikasi negatif di kalangan umat Islam di Malaysia. Oleh itu, kita seharusnya mencari serta mengikhtiar cara untuk menangani ideologi ini daripada tersebar lebih meluas lagi di Malaysia. Di sini saya sertakan beberapa langkah bagi menangani ancaman liberalisme di Malaysia. Langkah yang pertama adalah menggiatkan penyelidikan terhadap kumpulan-kumpulan penyebar ideologi liberalisme. Pihak yang berkuasa perlu melaksanakan penyelidikan serta membuat pemerhatian kepada kumpulan-kumpulan yang giat menyebarkan fahaman liberalisme di Malaysia. Berikutnya ancaman yang disebut slide sebelum ini adalah liberalisme yang boleh menghapuskan kedaulatan agama Islam di Malaysia. Pihak berkuasa perlu memberi perhatian yang lebih kepada aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan penyebar ini. Ini kerana supaya mereka tidak akan menjadi lebih selesa untuk membuat sebarang perjumpaan besar-besaran dan menyebarkan fahaman mereka dengan lebih meluas lagi. Golongan ini tidak seharusnya dibiarkan begitu saja menyebarkan fahaman liberalisme mereka terhadap orang awam. Sebagai contoh, jika golongan ini membuat perjumpaan secara besar-besaran, pihak berkuasa perlu segera mencegah dan menghalang perkara tersebut daripada berlaku supaya mereka tidak terbiasa berbuat sedemikian di masa akan datang.
Di samping mereka juga akan merasa tidak bebas untuk menyebarkan fahaman liberalisme mereka. Langkah ini sedikit akan memastikan keselamatan kedaulatan agama Islam di Malaysia. Langkah seterusnya adalah berkaitan peranan para ulama dan golongan intelektual di Malaysia. Golongan intelektual dan para ulama haruslah memainkan peranan yang sangat penting bagi menangani ancaman liberalisme ini. Para ulama dan golongan intelektual perlu memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, terutama golongan muda, berkaitan keburukan fahaman liberal. Ini kerana golongan muda sangat mudah untuk dipengaruhi dan juga mereka lebih mudah untuk menerima sebarang fahaman dan ideologi baru yang mereka dengar. Para ulama dan juga golongan intelektual sangat sesuai dalam langkah ini kerana mereka adalah golongan yang paling dipercayai rakyat serta mereka adalah golongan yang paling arif dalam hal keagamaan. Sesetengah golongan muda di Malaysia tidak cakna akan implikasi fahaman liberal terhadap individu, negara maupun agama Islam sendiri, lebih-lebih lagi di masa akan datang. Rakyat perlu didedahkan dengan lebih teliti lagi tentang fahaman liberal ini supaya mereka lebih berwaspada dengan sebarang pengaruh atau fahaman yang mungkin akan disampaikan daripada pembawa fahaman liberal ini sendiri kepada mereka di masa akan datang. Para ulama dan juga golongan intelektual ini boleh menggunakan pelbagai platform untuk menyebarkan dakwah mereka dan dakwah dan kesedaran yang mereka ingin sampaikan. Sebagai contoh, mereka boleh membuat kempen kesedaran di pusat institusi di Malaysia. Langkah ini sangat cekap kerana mereka mampu untuk sasarkan dakwah dan kesedaran mereka itu kepada golongan muda yang merupakan pelajar di institusi berikut. Selain itu, golongan intelektual juga boleh mengadakan ceramah dan juga kempen di luar di tempat awam, seperti tidak semestinya di pusat ibadah seperti masjid sahaja. Mereka boleh mengadakan di Dewan Rakyat ataupun banyak lagi tempat awam yang lain. Dengan adanya kempen di pusat-pusat pengajian serta ceramah di tempat awam, golongan intelektual dan para ulama mampu memberi kesedaran kepada semua golongan rakyat Malaysia dalam semua peringkat umur, selain mampu untuk membuka minda golongan muda tentang keburukan fahaman liberal. Langkah yang terakhir adalah menyebarkan pendedahan berkaitan implikasi liberalisme di sosial media. Dalam zaman moden kini, kebanyakan orang banyak menghabiskan masa di sosial media. Berikutan ancaman liberalisme yang menyebarkan fahaman berkenaan LGBT di ruang sosial media merupakan satu platform yang jelas menjadi sumber utama penyebaran fahaman ini. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang sudah sedar dan akan keburukan liberalisme ini terhadap rakyat Malaysia, perlulah sentiasa menyebarkan serta menyedarkan pengguna sosial lain yang masih tidak sedar akan keburukan fahaman liberalisme ini. Jika dilihat di ruang sosial media kini, rakyat Malaysia yang sudah terpengaruh dengan fahaman liberal berkaitan LGBT seperti menukar jantina dan hubungan sejenis ini sudah berani menunjukkan kegiatan mereka dengan lebih terbuka. Di sini jelas bahawa sosial media merupakan tempat utama mereka mempengaruhi pemikiran orang lain yang masih tidak sedar akan implikasi liberalisme ini. Jadi, rakyat lain yang sudah sedar akan perkara ini haruslah memberi peringatan kepada orang lain yang supaya tidak terpengaruh. Sebagai contoh, mereka boleh memuat naik sebarang bahan dan juga memuat naik apa saja bahan serta idea-idea besar ulama Islam dan juga moden di sosial media masing-masing. Selain itu, mereka juga boleh melaporkan sebarang kegiatan yang berkaitan LGBT yang dimuat naik di sosial media. Maksudnya report supaya akaun mereka akan disuspend. Langkah ini serba sedikit dapat mencegah mereka dari berterusan memuat naik kegiatan LGBT mereka di sosial media yang mana boleh mempengaruhi pemikiran orang lain, terutama golongan muda. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia yang sudah sedar akan keburukan LGBT dan keburukan fahaman liberal ini, janganlah sesekali memberi sebarang sokongan dan support kepada mereka yang bangga menunjukkan kegiatan LGBT mereka di media sosial. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, seperti yang telah dibincangkan, masyarakat pada zaman kini lebih lagi umat Islam mudah terdedah dengan pelbagai ancaman, bukan sahaja dari segi fizikal, malahan dari segi pemikiran, ideologi dan juga fahaman. Masukan ideologi dan serangan pemikiran daripada para ini amatlah membahayakan umat Islam sekiranya tiada langkah pencegahan ataupun langkah kesedaran yang diambil. Ia juga boleh menjerumuskan iman umat Islam dan juga membawa pelbagai implikasi yang negatif. Jika dibiarkan sahaja fahaman serta ideologi ini terus tersebar dalam kalangan masyarakat umat Islam, maka secara tidak langsung akan menghasilkan individu yang berfahaman hedonisme
komunis, sekulerisme, humanisme dan sebagainya. Oleh demikian, masyarakat terutamanya umat Islam haruslah berusaha untuk membebaskan diri daripada fahaman dan ideologi barat serta daripada cengkaman pendedahan pemikiran supaya dapat menguasai dunia dalam bentuk dan era yang baru. Semua ini dapat dilakukan hanya jika mereka menyedari bahawa hasilnya agama Islam adalah agama yang akan membawa manisnya hidup pada zaman akan datang walau apa sahaja cabaran yang akan menjelma. Bebaskan diri kita daripada segala bentuk penjajahan pemikiran serta dakwah daripada barat demi mewujudkan era baru yang aman dan harmoni. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.